Okey. Boleh. Sekarang kita nak buat quiz assignment. Kita akan pergi ke classwork. Classwork sini dan kita ingatlah button create. Ada yang tanya kenapa saya tak jumpa button create. Mungkin dia duduk dekat stream ya. Kita tak jumpalah button create ni. Button create ni hanya ada pada classwork. Dan untuk quiz assignment ni dia hanya boleh dibuat menggunakan web ataupun menggunakan komputer dan laptop. Dia tak boleh buat menggunakan mobile. Dia tidak ada button quiz assignment ni. Okey. Kita akan klik quiz assignment. Dia dia punya ikon ni sama dengan assignment je. Okey, quiz assignment. Dan dia terus masuk ke dalam paparan macam ni dan dia terus ready dengan blank quiz kat sini. Ini quiz assignment. Jadi cikgu kalau boleh bila kita pilih quiz assignment, cikgu tak payah lagi create form dari sini. Kalau nak create form, guna assignment. Sebab dalam quiz assignment ni memang dia dah ready pun ada blank quiz. Tak perlu kita create form. Okey. Jadi kita tengok, kita berkenalan dulu dengan paparan yang ada kat sini. Yang pertama, title ni macam biasalah instruction sama, assign sama, di sini pun sama, tak ada masalah. Kemudian dia ada originality report. Ini kita belajar kemudian. Kemudian yang paling penting cikgu kena tengok kat sini ialah grade importing. Ini jangan ditutup. Kalau tutup dia tak boleh dia impact dia tak boleh import lah. Tak boleh import grade. Nanti cikgu guna type satu-satu macam quiz pula. Macam question. Sebenarnya kelebihan menggunakan quiz assignment ni ialah kita boleh import grade. Tak perlu kita type macam question tu satu-satu tak. Okey, nanti kita cerita juga bila cikgu dah cikgu minta contoh cikgu sebarkan link blank quiz ni keluar. Itu dia akan menjejaskan grade importing ni. Dia tak boleh import. Dia tidak boleh import murid yang menggunakan ID yang tidak sama dengan cikgu. Itu kena ingat. Kalau sama ada cikgu guna MOE atau menggunakan EDDate, kalau murid tak sama, memang dia tak boleh import. Contoh macam kita guna EDDate. Kita memang boleh memang boleh invite student daripada Gmail. Tapi masa nak import daripada quiz assignment ni, dia tidak boleh import. Dia hanya boleh import murid yang sama ID sahaja. Itu kena ingat. Okey. Jadi kita nak mula bina. Kita akan letak dulu title. Contoh kita buat ujian. Biasanya quiz assignment ni dia dah sampai tahap quiz contoh ujian topikal lah. Ujian yang kita dah habis satu-satu topik. Kebanyakannya cikgu guna untuk itulah. Dia dah habis satu topik. Dia buat ujian sebab yang ini boleh banyak buat banyak-banyak soalan. Macam question dia tak boleh banyak soalan. Dia kena ambil satu-satu kan. Leceh jugalah nak buat. Tapi dia untuk question pendek boleh. Jadi ini instruction dia. Boleh jawab. Ini contoh dia. Sila jawab menggunakan Google Form. Dan dilampirkan. Dan dan jika anda menggunakan PC mobile. Ini kena ingatkan. Kalau tidak dia jadi macam tak hantar. Okey. Dah siap dengan instruction. Kita akan pergi ke sini. Kita tengok ada sini ada satu button lock mode on Chromebook. Apa guna button ni? Ini untuk pengguna Chromebook sahaja. Bila kita dekat sekolah yang ada Chromebook boleh buka lah ni. Sebab bila kita buka ni nanti quiz kita ni dia tak boleh pergi ke tempat lain. Dia hanya duduk stay dalam tu je. Dia tak boleh pergi balik ke GC. Dia tak boleh pergi tengok website. Jadi ini khas untuk tidak membenarkan murid mencari sumber jawapan. Ini tapi boleh digunakan hanya untuk Chromebook sahaja. Okey, kemudian kita klik sini. Bila kita klik dekat blank quiz dia akan keluar
ke new tab. Ya. Yang selalu cikgu lupa nak buat, ya, saya tengok beberapa cikgu yang komen dalam Telegram tu, kenapa namanya masih blank quiz? Kerana cikgu tak tukar ni tajuk kat sini. Ni kena tukar tukar tu. Cikgu nak bagi quiz apa? Kat sini baru dia menjadi tajuk, kalau tidak dia jadi blank quiz. Ujian topikal tadi kan. Okey. Ujian topikal unit. Ni kita copy ni. Copy, letak sini balik. Okey, dah siap tajuk dia. Ingat jangan lupa. Nanti dia blank quiz tu lah sampai sudah. Kita pun tak tahu apa dia. Apa dia ujian yang kita buat, tak ingat. Okey, sekarang kita tengok interface kat sini pula. Okey, sini adalah button untuk kita membuat soalan. Ya. Okey, bila kita ambil blank quiz, dia automatik jadi quiz. Ya. Dia tidak jadi form biasa. Kalau form biasa, cikgu kena tukar dekat setting ni untuk jadikan quiz. Yang ini memang dia tak perlu tukar. Dia memang dah jadi quiz sebab nama pun quiz. Ya. Okey, jadi kita tengok ini ialah add-on. Ini adalah theme. Dia untuk review dan setting. Kemudian send. Okey, ini ialah more. Kemudian sini ada butang untuk tambah question. Ini kita nak import question daripada luar. Ini kena belajar bab membuat Google Form. Okay, ini title, kemudian nak masuk gambar, nak masuk video, dan ini section lah. Kita nak tambah section. Okay, jadi kita akan mulakan membuat soalan yang pertama. Okay, sekiranya masa nak buat soalan ni cikgu kena merancang terlebih dahulu. Adakah soalan cikgu ni cikgu nak bagi kepada murid cikgu yang dalam GC saja, atau cikgu nak bagi soalan cikgu ni kepada murid luar, murid yang di luar yang belum dapat ID GC dia. Ataupun kalau cikgu guna ID e-didik, murid bercampur-campur ID. Cikgu kena fikir dulu sebelum buat ni. Buat soalan quiz assignment ni. Jadi sekiranya cikgu nak buat open quiz assignment, cikgu kena letakkan sini nama. Kalau tak letak, nanti kita tak tahu itu jawapan daripada murid mana. Mesti letak. Okey, bila dah letak nama, kita onkan required dia, nama dia auto jadi short answer lah. Sini tak ada point. Tak ada point sebab ini nama. Kemudian kita nak tambah soalan yang kedua. Okey, yang kedua kita nak letak apa? Sama ada nama sekolah kalau cikgu nak open kepada sekolah luar. Ataupun kalau tak nak open kepada luar, nak sekolah kita sahaja, cikgu letak kelas. Jadi kita tahulah itu murid dari kelas mana. Okey, ni dah siap. Jadi soalan yang ini memang tidak ada point lah. Ini adalah soalan pertanyaan untuk mengisi maklumat. Okey, kemudian kita tambah lagi, ini soalan yang barulah masuk soalan 1. Jadi saya ada sediakan, yang penting cikgu kena sediakan dahulu soft copy untuk senang copy. Okey, jadi saya ambil soalan yang saya dah buat ni. Baik, guna pula copy di situ. Okey, kita ambil sini. Ambil, kalau nak copy dia memang kena ambil soalan dulu, lepas tu barulah jawapan. Paste. Kemudian multiple choice. Saya akan kongsi beberapa cara untuk buat soalan lah. Yang pertama kita pilih multiple choice supaya cikgu kenal bentuk-bentuk soalan dalam form. Okey, kemudian kita copy jawapan. Okey, dah siap satu soalan. Bila dah siap satu soalan, kita nak jadikan quiz, maksudnya dia akan menjawab terus, memberikan jawapan. Jadi kita kena tetapkan skema dia. Kita pergi ke klik answer key ni.
teruskan letak markah kat sini, katakan kita nak bagi dua markah. Dan kita akan tandakan jawapan yang betul. Tandakan. Kalau tak tanda nanti dia tak bagi markah lah bagi soalan yang kita terlepas. Kena ingat. Bagi point, bagikan skema jawapan. Okey. Kemudian kalau cikgu rajin, cikgu boleh letak answer feedback ni. Kalau incorrect, kurang tepat. Tapi tak boleh cuba semula lah. Okey, ini tanya. Boleh. Boleh cuba semula. Okey, kemudian kita save. Tapi ini nak kena buat satu-satu. Letih Cuma saya beritahu ni sebab kita ada kemudahan untuk buat ni. Okey, dia dah siap sini, kita done. Jadi dah siap satu soalan, jangan lupa required. Okey, untuk soalan yang kedua, klik butang tambah ni lagi. Kali ni saya nak buat soalan jenis checkbox. Checkbox ni dia banyak jawapan. Dia banyak pilihan jawapan. Jadi saya ambil yang ini. Paste. Paste. Okey. Bila banyak jawapan, sama juga kita pergi ke answer key. Kita nak bagi markah berapa berdasarkan jawapan. Contoh sini semuanya adalah betul. Jadi kita bagi markah katakan 3. 3 markah. Satu lah. Jadi jawapan yang betul semuanya adalah betul. Semuanya adalah betul. Jadi murid kalau dia jawab satu saja, tak ada markah. Dia mesti jawab semua. Ataupun cikgu boleh buat lagi satu option, semua jawapan di atas. Semua jawapan di atas. Kalau semua jawapan di atas, murid tak perlu klik semua ni. Klik satu saja, itu dah masuk dalam soalan multiple choice sebab satu saja jawapan yang betul. Kalau yang ini boleh pilih jawapan ni. Yang ini yang terjadi dalam ujian yang lepas, dia hanya jawab satu saja. Sedangkan jawapan ada 3. Yang ini soalan biasanya aras aplikasi. Siapa yang aplikasi saja dia boleh tahu fungsi bagi tag paper ni ada 3. Okey, kemudian kita klik. Tadi dah selesai, 3 markah, dah betulkan skema. Okey, kemudian done. Siap 2 soalan, kemudian klik required. Soalan yang ketiga, soalan ketiga ni saya buat ada gambar. Supaya cikgu tahu macam mana kita nak masukkan gambar dalam form. Okey, jadi gambar ni sebenarnya saya dah ambil siap-siap. Kita tak boleh ambil daripada Word. Gambar ni kita simpan dalam komputer. Jadi kita nak masukkan gambar. Soalan dulu, kita typekan soalan. Ambil option dia. Sama ada nak pilih multiple choice ataupun drop down ni sama je. Satu je jawapan. Drop down ni biasanya orang buat senarai lah. Dekat quiz ni dia macam boleh juga nak buat tapi satu juga pilihan jawapan. Sama juga dengan multiple choice. Sekarang ni kita letak dulu skema dia. Katakan ini 2. Skema dia ialah siapakah tadi? Ada satu yang tak ada jawapan kat sini. Kita tambah. Kemudian kita tambah lagi jawapan yang betul ialah guru. Kemudian dan. Sekarang kita nak masukkan gambar. Ini ada satu button gambar kat sini. Kita klik gambar ni. Dan kita browse. Dari tempat mana yang kita simpan.
Okay, sini. Kita ambil gambar ni. On. Okay, gambar dah masuk dalam ni. Okay, sini ada satu butang more kat sini. Kita boleh pilih. Letak center. Ni dia tak nampak sangat lah right. Okay, nak tukar, nak buang, boleh nak letak caption. Biasanya gambar ni kalau ikut cara membuat yang betul, kena buat lah ataupun gambar satu caption dia okay. Paparan pada gambar satu. Okay, dah siap dah siap. Tadi kita dah buat skema, dah bagi markah. Tengok dah bagi belum markahnya. Sudah. Okay, dan required. Ini dah siap lah kita punya apa blank quiz tadi, quiz kita tak perlu usik kat sini. Jangan usik lagi dekat sini. Andaikan ini adalah kita nak hantar kepada murid yang sama ID dengan cikgu. Jadi dia tak perlu usik kat sini. Jangan usik. Ada yang awal sangat usik, nanti dia akan menjejaskan setting. Jadi bila dah siap ni, cikgu dah boleh patah balik ke kelas cikgu kat sini. Biar dulu kuis ni kat sini. Okay, dah siap. Sebenarnya nama ni dah bertukar, cuma je dia lambat. Dia lambat tukar. Okay, kemudian kita setkan kat sini. Tadi ada berapa markah? Ada berapa 2, 7. Tak silap saya 7. Ataupun saya tak nak ungrade sebab soalan bocor kan. Boleh juga kalau ungraded ni. Okay, saya letak 7 lah. Okay, due date. Saya bagi due date sehingga katakan esok. Time sama, time pukul 9.59 malam. Topik apa ni? Topik membina kuis assignment. Kemudian rubrik ni kita tak usik lagi Okay. Kemudian kita terus assign. Assign. Okay. Jadi dah ada dalam unit 4 ni ujian topikal. Okay, cikgu jangan jawab dulu Okay, ini murid yang ID yang sama dengan cikgu. Kata cikgu ni dia pakai ID MOE. Murid yang sama yang menggunakan ID yang sama tak ada masalah, dia boleh jawab terus. Okay, dia tidak minta permission. Tak minta. Kalau cikgu kongsi link, dia tak minta. Tapi bagi murid yang, contoh murid yang tidak ada ID, belum dapat kan, password dia lupa, okay, dia pakai phone mak ayah dia, guna ID yang kita tak tahu ID mana-mana. Jadi kalau dia nak jawab, dia tak boleh jawab. Kecuali kita kena tukar setting. Dia nak tukar setting, cikgu kembali semula kepada quiz yang cikgu buat tadi. Kenapa saya tak letak setting dahulu? Saya tak tukar setting sebelum saya assign. Sebab bila kita assign, dia akan tukar balik setting. Tu saya pesan Nak tukar setting selepas assign. Pesanan tu. Jangan tukar setting sebelum assign. Bila kita assign, dia akan patah balik ikut. Dia akan reset balik setting yang kita tukar. Okey, jadi kita nak tukar, kita kembali ke sini. Kemudian kita pergi ke bahagian setting ini. Cikgu tengok kat sini dia collect email address. Okey. Yang ini ni cikgu kena buka. Kena untick. Untick. Kalau tidak, dia akan minta permission. Yang ni tak apa, boleh biarkan. Okey. Yang ini pun kalau cikgu nak limit kepada satu respon, satu je. Dia tak boleh buat 2-3 kali. Limitkan. Biasanya kuis ni kita tak boleh nak buat ulang-ulang kali, kecuali macam kita buat kuis yang nak markah lulus baru dapat, itu lain itu form. Itu form. Dekat Google ini kita tak digalakkan untuk buat banyak kali jawapan, banyak kali dia submit, sebab dia ada dalam grade. Nanti dalam grade tu dia nak kira markah yang mana kan, dia tak boleh nak import. Jadi dalam quiz assignment ni kita tak boleh untick limit
Okey, kalau guna form biasa tak ada masalah. Okay, kemudian kita save. Save. Yang ini edit after submit ni boleh juga cikgu nak buat tak ada masalah. Okey, kemudian kita save. Kita save. Barulah kita ambil link kat dalam send. Pergi kat send, kita ambil link ni. Link ni kalau panjang sangat cikgu boleh shorten URL ni, guna yang ni, ataupun cikgu boleh guna shorten URL yang lain yang di luar. Okey, jadi yang inilah cikgu bagi kepada student yang kata cikgu nak bagi kat WhatsApp, kan? Cikgu nak bagi dekat grup-grup Telegram ke, nak contoh cikgu nak bagi sekolah lain juga pakai. Ini cikgu boleh bagi. Tapi dalam kelas GC tak perlu bagi dah. Dia dah ada dalam dalam classwork. Jadi cikgu copy lah, cikgu bagi. Contoh saya nak bagi kepada kelas sebelah. Ini kelas sebelah, Kelas sebelah saya buat satu buat tutorial pun boleh. Letak link. Okay. Apa nama? Ujian ke. Okay. Boleh jawab. Ini dekat kelas sebelah. Topik dia ni saya belum buat lagi topik, jadi biar dia nanti dia akan keluar di atas lah. Dia nak tunjuk kepada cikgu, ini untuk kelas lain, kelas yang tak sama dengan ID guru. Okey, kemudian kita post. Ini dekat material, Okey, jadi kita balik ke kelas kita tadi. Ada juga yang tanya kenapa bila saya bagi link dia tak keluar nama. Itu puncanya daripada sinilah, daripada sini. Kalau kita tak antik ni, tak keluar nama pada form yang kita bagi tu pada WhatsApp. Dia tak keluar kan, ujian apa ni. Sebab kita restrictkan pada MOE sahaja. Kemudian kita save. Dah ada dah orang jawab. Ada dah. Cikgu ni jawab. Nampak cikgu dia dah jawab dah. Okey, jadi dah siap lah kita punya quiz assignment. Dah siap pun quiz assignment. Pertama tadi saya dah ajar buat quiz assignment untuk yang sama ID. Yang kedua kita buat assignment dua dalam satu. Satu assignment untuk murid yang sama ID dengan cikgu. Satu lagi murid yang tidak sama ID dengan cikgu. Okey. Sekarang cuba cikgu jawab menggunakan guna yang ujian topika ni. Cikgu jawab, cikgu submit. Saya rasa yang di dalam ni semuanya yang menggunakan ID yang sama dengan cikgu. Guna cikgu yang sama ID MOE. Cikgu boleh jawab sekejap sementara saya tukar kepada phone.
Okey, cikgu dah jawab. Kita tengok cikgu ada yang dah jawab kita nampak cikgu dah jawab. Soalan dah bocor tadi. Cikgu jawab je lah. Okey, ada 11 orang yang dah jawab. 12. Jadi sebagai cikgu dia nampak kat sini lah ada 12 murid yang telah jawab. Ini sebab dia jawab guna ID yang sama. Okay, kita tengok cara nak menjawab dia. Ini saya masuk sebagai murid Okey, ni dah ada view kat sini, kita klik je. Cara nak jawab dia, dia tak perlu add or create sebab dia dah ada kat sini. Okey, cara kita nak jawab dalam laptop macam ni. Jadi kita buka je ujian topika yang cikgu bagi, dia terus ada form kat sini. Tak perlu add or create. Kita klik sini, bila kita klik kat sini, dia minta email lah. Minta email, nama, kelas, katakan kelas GC. Try lah jawab salah pun tak apa. Yang ni kena jawab semualah untuk dapat 3 kan. Cara dia macam tu. Okay, yang ni, ini siapa? Jadi guru kan. Okay, katakan ini dah siap. Kita dah jawab. Kemudian submit. Okay, kita dah boleh tengok kita punya skor. Okay, ada 57, ada salah satu yang ni. Sengaja bagi salah kan. Kurang tepat. Okay, jadi murid ni dia kena kembali semula ke mana? Ke kelas dia kat sini. Bila kita guna ID yang sama, dia tak perlu mark as done sebab dia dah auto keluar unsubmit. Unsubmit maksudnya dia dah submit lah. Tapi tak ada sebab tadi kita tak benarkan murid edit, jadi kita tak boleh edit. Murid ni tak boleh edit. Itu cara untuk menjawab dalam laptop menggunakan ID yang sama. Okay. Kalau guna ID yang berbeza, sekarang saya patah balik ke kelas ni. Kelas sini ada tak? Cari ID sekejap Tak ada dah ID saya. ID tu tak ada dah. Sekejap. Jadi saya tunjuk yang dalam saya tunjuk dalam, nampak ini saya guna ID lain bukan ID yang sama dengan cikgu. Jadi saya masuk ke kelas fasa 2 ni. Terus saya nampak saya nampak sini, saya klik sini, dah nampak link, klik link. Dia akan masuk ke browser dia akan masuk ke browser. Tekan saya ambil yang ini, ID-nya, nama, kelas, isi fasa 2, dididik. Untuk bezakan tadi ID MOE. Okey, jawab sini. Katakan saya jawab 2 je, apa jadi? Kemudian yang ni saya jawab guru, kemudian submit. Kita boleh tengok, kita boleh view score kat sini 47 je. Ini betul. Ini dia kira salah juga walaupun kita dah jawab 2. Kita rugi markah kat sini. Walaupun ada 2 jawapan betul, dia tak kira yang betul tu. Kira salah. Okey, ini betul lah Jadi untuk patah balik ke kelas, kita akan back.
Baik lagi. Baik lagi. Sampai kat sini. Sampai sini. Dia tidak ada apa? Mark as done tu tak ada kalau kita pakai ID yang lain dengan cikgu. Tak keluar lah. Nanti kita tengok kesan daripada cikgu macam mana. Okey, ni dah selesai. Satu lagi, dia tadi saya tak letak dalam, saya tak boleh letak dalam quiz assignment kerana bukan kita create menggunakan quiz assignment. Kita hanya share bagi menggunakan link. Kita menggunakan link. Itu beza yang inilah. Beza murid yang di luar. Saya nak tunjuk tadi murid di luar lah. Dia memang kita tak buat dalam quiz assignment sebab dia pakai link je. Okey, sekarang kita patah balik ke pesan dia kepada cikgu. Pesan dia kepada cikgu. Tengok dulu yang ini. Okey, 64 orang dah submit. Macam mana cikgu nak periksa dan nak import? Okey, jadi cikgu pergi je dekat yang dah turn in ni. Okey, cikgu nampak 65 orang ini dah turn in lah. Dah turn in. Markah ini dah turn in, yang hijau ni semua turn in. Yang bawah ni belum. Okey, apa jadi kepada button import grade cikgu? Dia tidak aktif. Kerana apa? Sebab tadi kita dah kita buang restrict tu. Bila kita buang restrict, import grade dia jadi tak aktif. Macam mana kita nak aktifkan semula? Dia nak aktifkan semula, cikgu kena pergi balik ke classwork. Saya patah balik ke classwork. Inilah term yang cikgu kena faham. Bila nampak butang import grade tu tak aktif, cikgu kena patah balik ke classwork cikgu. Kemudian cikgu pergi balik dekat ujian topikal ni. Pergi ke atas ni, klik sini, klik edit. Tutup balik import grade. Buka balik. Kemudian save. Dah save, pergi balik ke bahagian sini. Barulah import grade ni akan aktif semula. Dia sebenarnya kelebihan untuk buat quiz assignment inilah pada ni. Katakan saya import grade. Saya import. Cikgu nampak yang draft-draft ni. Nanti kita bincang kenapa yang ini dia tak masuk. Walaupun dia dah submit. Ini dia dah jadi draft lah. Kepada Cikgu Rahim. Cikgu Rahim ada tak dalam ni? Cikgu Rahim, Cikgu Amuta, Cikgu Chong, Cikgu Indra. Bila macam ni, seolah-olah dia macam dia tak submit kan? Dia tak submit. Biasanya kes macam ni ialah kes menggunakan phone. Betul tak Cikgu Rahim? Mana Cikgu Rahim? Cikgu Rahim dengar tak? Kes macam ni menggunakan phone, dia tidak, selepas dia jawab tu, dia tak tarik ke atas untuk mark as done. Mark as done, tak ada. Betul tak? Cuba Cikgu Rahim buat semula. Cikgu mana? Cikgu Rahim, Cikgu Amutah, mana diam ni? Tak menjawab. Okay, boleh tak kita import lagi? Boleh kita import. Puan nak tanya. Okay. Sebenarnya dia guna PC. Guna PC. Lepas tu? Saya memang tak jumpa button turn in tu. Ataupun submit. Tak jumpa? Tak jumpa button ni? I punya memang ada macam ni. Macam ni je? Dia dah terkeluar unsubmit? Ya. Sekejap saya tengok balik. Ini murid, ini guru. Kita import lagi sekali.
Tak masuk juga. Cikgu Macam mana ya kalau guna ID EDD? Ada ID tak dia? ID e-didik dia tak boleh masuk dalam kelas ni sebab kita tak joinkan cikgu dengan kelas ni pun. Oh, okey. Sebab saya memang guna ID EDD. Guna ID e-didik, lepas tu macam mana cikgu boleh jawab soalan? Boleh tadi? Sebab kalau guna ID e-didik memang langsung tak jumpa kelas ni. Sebab ni kelas MOE. Cikgu guna yang mana? ID untuk jawab soalan tadi saya guna EDD. Tapi untuk masuk bengkel ni saya memang guna MOE. Okay, saya nak tengok cikgu punya. Cikgu pakai PC kan? Laptop. Pakai laptop kan? Okay, cikgu boleh tak present kat saya? Ada cikgu lain lah bahagian bawah. Tu tengok ada cikgu yang tolong jawab. Okay, kejap. Saya nak tengok cikgu. Boleh cikgu present kat saya tak? Cikgu punya kelas. Saya letak gmail.com. Ini ada satu juga punca dia, nanti kita tengok. Cikgu letak e-didik pada email collection tu Tak. Masa saya jawab tu dia ada tanya email yang kita gunakan. So I letak ID. Okay, sekarang saya dah jumpa dah masalah dia. Okay, sekarang bila jadi kes murid macam tu, murid macam dia dah keluar, dia dah submit tapi tak keluar markah dia kan. Sebab dia letak ID yang salah kat atas. Sepatutnya dia kena letak ID yang sama dengan ID yang digunakan untuk menjawab. Sebab tu dia tak jumpa cikgu. Walaupun dah turn in, submit tapi menggunakan cikgu letak email e-didik kat atas. Bukan yang G nama-number tu, bukan. Jadi apa nak buat? Kita dah nampak kat sini yang turn in 77 orang. Okay, saya tunjuk je cara dia. Okay, Cikgu Rahim pun sama jawab guna PC ke mobile. Cikgu Rahim lagi cikgu mana Okay, kita tengok macam mana kita nak tengok. Yang ini kes macam ni kita kena pergi ke Google Drive. Kalau nak masuk Google Drive daripada GC ialah kita masuk melalui classwork dan klik class drive folder. Klik sini. Dia akan terus masuk ke dalam folder classroom bagi kelas bengkel GC ni. Jadi kita tengok dekat sini. Tengok dekat ujian topikal kat sini. Kena tengok kat response. Jadi dia kena tengok kat responses. Kita klik responses. Kemudian kita kena create spreadsheet. Kena masuk sini. Okay, baru kita jumpa murid yang tadi yang hilang tu. Klik sini. Kita akan create a new spreadsheet dan kita create. Okay, kita nampak kat sini siapa yang jawab guna yang letak ID collection, email collection tu lain. Kan nampak yang buat Hotmail. Kita buka sikit tengok apa jadi. Okay. Di mana letaknya spreadsheet yang kita dah create tadi, dia letak dalam ni lah, ada kat sini tak perlu setiap kali nak kita create tak perlu. Sebab sekali je buat dia dah create spreadsheet dan disimpan bersama dengan form kat sini. Okay, kita lihat cikgu yang tak boleh nak import tadi Cikgu Rahim. Sebab apa? Dia guna email.com. Walaupun dalam kelas tu dia pakai ID MOE, tapi bila dia key in dalam email address ni, email yang lain, dia dah tak boleh import dah. Jadi kes macam ni cikgu kena type lah. Cikgu Rahim, apa lagi? Mana tadi? Komputer. Jadi apa nak kena buat? Kena type, ikutlah yang sini. Itu leceh sikit lah. Cikgu Rahim 7. Jadi cikgu pula kena ambil masa sikit nak tengok kan.
Cikgu mana Cik Amuta. Kan dia jadi susah sikit lah, nampak kan susah dia tu. Nak kena type satu-satu. Okay. 5 markah. 5 markah. Jadi kena tulis macam tu lah. Cikgu Amuta 5 markah. Dia tak boleh import. Cikgu Li. Jenuh nak tengok. Mata pun jadi apa? Ya, kena filter balik. Okey, jadi cikgu dah nampak jalan dia macam mana. Okey. Jadi ini masih draft cikgu. Macam mana nak pulangkan balik kepada student? Sini je, pergi return ataupun tick. Yang dah turn in. Sebab ini ada yang belum isi markah ni, dia tak boleh nak turn in sekali lah. Kena tunggu dulu type bagi habis, barulah return. Nak return satu-satu leceh lah kan. Kita tak nak lah buat kerja macam tu. Kita kalau boleh nak return sekali. Okay, kata saya return ni. Nanti yang ni pun ter-return sekali. Okay, cikgu nampak tak kat sini macam mana? Okay, sekarang saya katakan saya nak return. Jadi saya kena pilih lah yang saya tak ni lagi ni. Saya tak boleh nak import. Lagi tak? Tak ada dah. Tak lagi. Kan kalau saya return ni, dia jadi kosong. Jadi kita pun return. Kita check tengok ada tak kod yang dah cikgu ni memang cikgu Li ni. Saya tengok balik ya. Kalau betul-betul kosong, no grade. Cancel ya. Jadi rumit sikit lah cikgu nak return sekaligus. Jadi cikgu kalau ni cikgu kena return satu-satu lagi leceh itulah kekurangan dan kelebihan. Salah pula dah. Salah, kenapa salah cikgu PPD ni? Ini ada 2. Kalau saya pulangkan nanti dia tak grade. Apa lagi? Ada lagi. Boleh tak kita import banyak-banyak kali? Boleh kita import. Saya nak import lagi. Ada lagi kod yang baru jawab kan? Okay. Kemudian saya return lah. Okay, saya return. Okay, dah selesai return. Ini yang atas ni dah tinggal baru yang baru. Yang bawah tu dah kali. Yang atas ni yang baru masuk, yang baru ni. Okay, cikgu faham setakat ni? Tak faham Sekarang kita kembali kepada kelas sebelah ni pula. Kelas ni yang saya cuba tadi, dia tak boleh bagi markah lah sebab kat sini kita letak dalam material kan. Kita tak boleh bagi markah. Macam nak tengok murid yang menjawab tadi pun kena tengok dalam sini. Yang saya pakai yes tadi. Ada tadi. Bila saya pakai yes ni macam ni lah. Boleh tengok markah dia kat sini. Dia nak bagi markah pun cara dia sama macam tadi. Dia sedikit leceh. Tapi dalam rekod quiz ni tetap adalah kita boleh tengok rekod kat sini berapa markah dia dapat. Cuma dalam
Dalam kelas dia tak ada grade lah. Ya. Grade kat sini tak ada. Tengok grade dia. Okay, bila murid cikgu ramai, ya, murid cikgu macam saya ni 200 lebih, cikgu tak adalah murid sampai 200 lebih kot. Tak tahu apa kalau cikgu mengajar satu aliran banyak. Dia jadi dia akan loading sikit kat grade ni. Cikgu boleh nampak lah. Jadi yang tak ada kita letak dalam ni dia tak adalah. Dia tak masuk dalam senarai jadual pemarkahan. Dah cikgu ada, saya rasa dah cukup lah untuk quiz assignment. Saya pun dah tunjuk tadi cara untuk menjawab. Boleh cikgu? Ada soalan? Senyap. Ada soalan cikgu? Kita tengok sekejap soalan. Ada tak soalan? Assalamualaikum Puan Nelia. Okey. Saya nak tanya, Google Form ni kita buat dalam Google Classroom kan untuk quiz. Tapi kalau lah kita nak bagi form ni bukan di luar Google Classroom kan, kita ambil link tu saja bagi dekat murid kan? Bagi link tu saja. Saya dah buat macam tu. Tapi kenapa bila saya bagi link tu, dia tak boleh, dia minta juga login dengan Google. Maksudnya kita mesti login dulu, mesti ada account Google dulu untuk jawab form ni. Kalau dalam phone biasa, kalau phone lah ya. Kalau phone biasa memang kena ada kecuali phone Apple lah ya. Tapi biasanya phone dia memang ada ID Google sebab kita nak run Play Store apa kan. Dia tak ada masalah. Dalam laptop pun kena juga buka. Kalau boleh kena sign in. Kena sign in kan? Kena sign in. Kalau tak sign in dia tak bagi memang tak bagi. Dia mesti melalui ID, tak kira lah ID mana pun, tapi kena sign in. Kalau tidak nanti dia memang minta permission lah. Tapi kalau yang form yang biasa tu kan, ini kalau kita buat quiz lah. Kalau form yang biasa kita dapat dari luar apa semua tu yang dia bagi kita tu, dia kadang-kadang saya tengok dia bagi je, kita boleh je kita buat. Tak payah pun dia minta kita login apa-apa email ke apa. Kadang yang itu, cikgu ada juga masalah dia. Cikgu ingat tak tadi saya sebut pasal restrict tu. Kalau cikgu tak restrict tu, dia memang tak boleh buka lah. Okay. Kena pastikan restrict tu. Kalau ni sebenarnya memang dia minta kita sign in jugalah kalau cikgu letak email collection. Kalau cikgu tak letak email collection, dia tak ada masalah. Email collection tu kalau cikgu letak, dia akan minta sign in. Kalau tak letak email collection, kita tak perlu sign in. Tapi dengan syarat restrict tu kita untick. Thank you. Saya memang letak email collection sebenarnya. Kena untick lah. Itulah masalah dia. Terima kasih. Sama. Ada lagi soalan? Bolehkah quiz ni insert video? Boleh? Sebab dia ada tempat tadi bila kita nak buat tu kan, kita nak buat tadi ada gambar, ada video kan. Saya tengok ada yang soal ni. Sekejap saya dah ambil kehadiran dulu hari ni. Hari ni 28. Dah. Kita tengok jap. Soalan. Boleh. Boleh. Ada yang boleh jawab tu yang tolong jawab. Sekejap mana saya soalan. Tak kurang masa tu kalau ini letak feedback. Ini letak sound Sound boleh letak tak?
Masa jawab ni boleh guna email lain, boleh guna dengan syarat cikgu unrestrict yang tadi saya dah tunjukkan. Okay, Cikgu Rahim baru saya tengok boleh delete question kalau dah assign, boleh delete. Boleh delete. Tak ada masalah, nanti saya tunjuk boleh delete. Kalau share nama murid, murid akan keluar nama dalam respons tapi dia tak masuk dalam kelas kita lah. Dia tak masuklah dalam kelas kita sebab nama murid tu tak ada dalam kelas kita tapi dalam rekod respons tu ada. Kenapa saya tak dengar suara Cikgu Elia? Orang lain dengar tak suara saya? Cikgu mana yang tak dengar ni? Berapa respon pun tak ramai 7 orang je dapat masuk daripada 24 orang. Cikgu Rahim. Kenapa Cikgu Rahim? Soalan ke kenyataan? Okey. Bagaimana pelajar boleh tengok semua grade kelas tersebut? Dia tak boleh tengok grade markah. Sendiri pun bila dia dekat view je. Grade kelas memang tak boleh tengok. Kawan-kawan sekelas pun kita tak boleh tengok markah dia. Sangat privacy markahnya. Google memang jaga privacy untuk, kecuali kita download lah, dah tunjuk. Okay, quiz form boleh, video boleh. Ada lagi? Nak tengok markah saya, ada yang missing tak? Nak tengok markah. Kejap Lagi apa lagi? Sekarang buat pun tak tahu nak guna GC walaupun kita dah ajar. Okay, mungkin boleh tunjuk video kot. Nanti kita buat video lah kepada cikgu. Cikgu boleh join saya punya channel dan subscribe. Dalam tu ada saya buat cara untuk panduan. Okay, ada yang saya tak jawab lagi? Guna ID MOE saja boleh import. Guna ID eDidik dan MOE serta ID yang G Suite sahaja boleh import. Yang gmail.com, kalau cikgu buat guna ID gmail.com sebagai cikgu, button import tu tak ada. Button import tu terpakai untuk ID G Suite. ID G Suite ataupun ID EDU. ID yang didaftarkan atas EDU ataupun G Suite sahaja. Gmail.com dia tak ada. Tak ada langsung butang import walaupun murid dia sama daripada ID gmail.com. Dia tak ada butang. Okay, ulang proses semak yang ada masalah. Okay, siapa ni? Asya. Sekejap saya ulang balik nanti. Saya baca dulu. Cikgu Kamala dah boleh dengar suara? Boleh Puan. Boleh Boleh. Bagaimana nak buat soalan subjektif dalam Google Form dan jawab disemak secara auto? Okey, yang lepas saya ada tunjuk pasal soalan subjektif ni. Cuma soalan subjektif ni dia rumit ya. Dia leceh sikit bila murid tu salah jawab. Contoh dia huruf besar. Kita buat skema markah dia huruf besar. Ada huruf besar depan. Kan? Bila murid tu jawab betul tapi huruf besarnya tak ada, dia kira salah. Ataupun perkataan yang space bar. Ada murid tertinggal space bar pun dia tak kira jawapan tu betul. Itu soalan subjektif. Cara dia sama macam tadi. Kena letak letak juga markah, letak skema juga kat bawah dia. Nanti tunjuk sikit Cikgu Ahmad. Tetapi bila nak jawab tu, murid jawab salah sikit, tak ada space bar pun dia tak kira betul walaupun jawapan tu betul. Itu sedikit leceh untuk buat kuis dalam bentuk soalan subjektif. Okey. Kalau kuis dibuat dalam GC dan tiada minta Gmail, grade masih boleh generate dalam GC. Okey, kalau ID yang sama, ID yang sama, dia auto collect GC tu. Cuma tadi saya tunjuk sebab kita nak tunjuk kalau cikgu hantar ke dalam guna ID lain Sebenarnya kalau kita buat betul-betul GC punya je yang tidak bercampur dengan ID lain, kita tak perlu pun tulis nama, terus tulis soalan, terus dia isi soalan dan dia collect.
dan dia collect. Tapi guna ID yang samalah. Okay, Cikgu Teng, boleh ke kita isi markah kalau murid tak masuk GC? Boleh kita nak isi sebab murid tu ada, cumanya bila murid tu tak join, bila murid tu tak join GC, maksudnya dia masih dalam keadaan macam ni, dalam keadaan kelabu, contoh saya tunjukkan macam ni kan, nama dia tidak ada pada grade sebab murid yang tak masuk ni, murid yang tak join, dia tidak assign, dia hanya assign kepada murid yang join saja. Jadi markah dalam grade tu dia tak ada, dia tak assign, jadi murid tu nama dia jadi tak ada lah. Nak isi markah macam mana kan kalau nama dia tak ada? Boleh tak belajar buat selepas dihantar? Kalau kita tadi kita dekat setting tu, dekat setting, saya tunjuk sekejap ada tadi, tunjuk balik. Setting ni, kalau kita untick ni, dia boleh banyak kali jawab. Tapi bila banyak kali jawab, dalam grade tu dia tak boleh import. Dia tidak boleh import kerana macam mana dia nak baca beberapa jawapan murid. Dia tak boleh import. Butang import tu akan terus tidak aktif walaupun kita buka balik, tutup balik dia tak. Kecuali kita buka, tutup balik importing grade tu dan ketik kat sini. Baru dia mengambil kira. Kalau tidak dia tak ambil kira. Dia tak boleh nak trace berapa nama yang sama dengan markah yang banyak. Kalau cikgu nak buat macam tu, cikgu boleh buat guna form biasa. Tak melibatkan quiz assignment lah. Guna assignment dan ambil form. Okey cikgu. Mana tadi? Nak ulang balik buat yang ini yang ni. Okey, saya klik balik sini. Okey, bila kita dapat respons macam ni, bercampur kan. Okey, kita klik dekat respons ni. Okay, bila kita klik dia akan keluar button ni lah. Asal dia macam ni. Kemudian kita klik respons. Jadi macam ni dan dia keluar button hijau ni untuk create spreadsheet. Kita klik sini. Tadi kita dah buat kan. Kita create. Jadi create. Kalau kita buat lagi sekali ni, dia akan create lagi satu spreadsheet. Contoh saya buat Okay. Dia buat lagi satu. Tapi tengok jadi dua. Benda yang sama jadi dua. Sekali je buat. Kalau nak buat lagi, buatlah lagi, dia buat lagi. Apa banyak pun cikgu tekan dia buat juga. Okey, jadi kat sinilah kita tengok rekod murid kita. Kita tengoklah dia isi ID apa. Kita tak ada markah lah. Ada lagi tak yang saya tak jawab? Boleh ke buat kuis tapi tak letak jawapan? Contoh macam soalan kebat. Itu soalan subjektif lah. Tapi tak letak jawapan, soalan subjektif. Bagi saya kalau tak letak jawapan tu soalan subjektif. Kuis ni dia lebih kepada objektif. Yang tu cikgu kena tengok sendiri jawapan dan cek satu-satu. Boleh tak kita susun ikut markah? Okey. Markah Okey, yang ini dia ikut nama tau. Dia ikut apa nama. Saya masuk kelas ni lah. Masuk kelas ni. Dia ikut nama A sampailah Z kan. Okey, dia tak ikut markah. Okey, tapi kalau cikgu nak download ni, boleh download. Cikgu klik je mana-mana satu jenis, satu soalan ni, cikgu klik sini. Dan cikgu klik sini Lepas tu, cikgu pergi ke button setting kat sini. Di sini, cikgu boleh download. Download all grade. Ataupun nak
nak download grade yang ujian topikal ni saja, boleh download. Nanti dia akan download lah, ataupun nak copy all grade to Google Sheet pun boleh. Kita copy, dia jadi macam ni lah. Kat sini cikgu boleh janakan, boleh buat semula lah, nak susun ikut markah kan, itu kena pakai filter lah. Itu kena belajar pula Google Sheet untuk buat filter. Tapi memang susun jadi memang cantik macam ni lah. Ini pun ini kelas average ni. Kelas average. Ini dah melibatkan grade. Melibatkan grade. Kalau tak dapatlah kesan grade murid dalam GC memang kan tak dapat cikgu. Kalau jawab ikut link. Sebab dia detect ID lain kan. Tak dapat grade lah, tak boleh import. Kalau faham Google Sheet, boleh belaka, kata si Cikgu Suhaidi ni. Boleh nak buat nak buat filter macam mana pun boleh. Tapi kena belajar Google Sheet lah. Kita tak ajarlah Google Sheet, nanti kena cikgu boleh join kelas e-didik yang Google Sheet. Untuk cek soalan kebat tu kena tick response. Okay, yang ini kena klik satu-satu lah dekat individual, tak ada masalah. Tapi dia tak ada kan, dia kena tengok kat sini. Tengok kat sini, individual ni. Boleh tengok satu-satu. Ini cikgu ni contoh dia jawab apa. Ini quiz, tapi kalau jenis soalan subjektif tu, dia keluarlah kat sini. Ataupun cikgu nak kena check dekat apa tadi, dalam ni, responses. Macam ni dia susun kat sini. Agak leceh jugalah kalau subjektif menggunakan form ni. Biasa subjektif saya cadangkan cikgu guna assignment. Assignment ni kita boleh conteng kan. Ini kita tak boleh conteng dan murid pun tak boleh tahu apa yang cikgu betulkan. Cikgu pun tak boleh betulkan, cikgu tengok aje. Kalau soalan subjektif saya lebih suka cikgu guna assignment. Boleh cikgu? Yang tadi yang markah tu saya cadangkan cikgu guna copy all grade to Google Sheet. Kalau yang ini dia jadi tak cantik. Dia jadi tak cantik di dalam bentuk Excel. Kalau yang ini dia lebih cantik lah. Dia dah susun. Ada lagi soalan? Dalam Google Sheet kalau buat pertandingan online. Kalau buat pertandingan online, cikgu kena tengok pertandingan tu jenis apa. Cikgu mohon apa daripada murid. Cikgu minta pertandingan jenis apa. Boleh tak import soalan kuis terbuka ke dalam Google Form untuk Cikgu Ahmad. Cari panduan cara untuk import soalan kuis daripada Google Doc ke Google Form. Ada panduan dia. Soalan subjektif tadi saya tunjuk sikit. Soalan subjektif boleh nak buat Tapi itulah saya dah bagi tahu kekangan dia, kalau dia tersalah space bar pun dia tak, murid tu dikira salah. Katakan saya buat quiz assignment, satu lagi. Test kita test. Okay, katakan kita buat short answer. Berikan URL portal. Kita buat answer key kat sini. Saya buat macam ni portal. Kalau cikgu salah jawab P ni huruf kecil, dia kira salah. Kalau cikgu, saya kata saya buat space bar kat sini. Space bar kan? Nanti kalau cikgu jawab tak ada space bar ni, kira salah juga. Itu lecehnya kita nak buat kuis berbentuk subjektif menggunakan Google Form. Kalau cikgu nak try boleh. Saya bagi juga. Ni tadi kita bagi markah dia.
Tapi ini jawapan ni dah bocor lah kan. Tapi cikgu boleh test kalau cikgu salah. Boleh buat banyak pilihan jawapan. Katakan cikgu nak kena buat tapi sedikit kecil nak buat soalan kan. Kalau macam gini pun kita terima. Boleh tambah lagi. Puan, Ya. saya nak tanya dekat bawah ni ada satu button kan add answer feedback. Yang tu saya letak semua untuk semua answer tu saya letak feedback. Tapi masa murid answer dia tak keluar feedback dia. Dia tak keluar feedback ni. Dia jawab betul ke salah? Untuk betul pun saya letak feedback, untuk salah pun saya letak feedback. Lepas buat tu save tak? Tapi Save kadang-kadang tapi tak tahu lah apa masalah dia, saya tak tahu. Saya baru buat. Oh ya, nanti saya pun tak pernah lagi jumpa je, selalunya keluar lah. Kan? Okey, kita buat macam ni Okey, contoh nanti cikgu cuba jawab lah. Saya buat satu soalan je. Okey. Okey, ni dah siap tapi ni tak ada nama sebenarnya kalau buat soalan guna kuis ni tak perlu ada nama, tak perlu. Tapi bila kita nak hantar keluar tu kita terpaksa letak, nanti kita tak tahu siapa yang hantar soal yang menjawab. Okey. Kemudian klik done. Dia beritahu kat sini ni. Kita quiet. Kita balik sini. Cuba jawab. Cuba jawab. Ni tak payah. Optional dia Okay, tadi 2. Tak ada due date. Kemudian saya assign. Tu cikgu try jawab. Jawablah bukan yang lain daripada yang saya bagi, tengok apa jadi. Maka dah export ke sheet, ada pelajar baru jawab. Update, dia update. Siti Zamzalina, dia memang update. Tak ada masalah. Feedback keluar masa kita tengok result quiz tu kan. Masa kita tengok result tu baru keluar. Bukan masa kita tick tu dia terus keluar. Feedback tu macam tadi saya tunjuk tu kan. Kenapa salah tu. Okey. Cuba jangan tak cuba. Cuba. Nak tengok cikgu cuba tu. Tengok cikgu cuba jawab. Berapa orang dah cuba jawab. Okay. Okay, yang dah cuba jawab ni saya import tak ada masalah kita import. Okay, boleh import juga. Okay, ada yang kosong-kosong. Kita tengok. Okay. Dalam phone kita tak boleh import grade dia tak ada butang untuk import grade ni, tak ada. Okay, dalam phone dia boleh jawab je. Kita tengok kat sini, kita tak tahu pun murid tu jawab betul ke salah. Kita nak tengok kat mana? Kat sini. Kat response. Pergi dekat individual ni. Okay. Satu-satu lah. Dia tak ada nama lah. Kita pun tak tahu siapa ni kan. Kita tak letak nama tadi. Berikan, dia salah. Kenapa salah? Ini memang salah lah. Salah yang nyata lah kan. Portal.edu salah. MOE dulu. Cikgu? Tapi saya tak tahu siapa. Sebab kita tak letak nama. Okay. Ini salah juga. Kenapa salah? Titik tak ada. Ya. Ini memang betul lah. Kenapa salah?
Ada titik kat belakang. Jawapan tak ada titik kat belakang. Cikgu nampak tak kesan dia Okey, gitulah cara subjektif. Tapi subjektif ni tak digalakkan untuk yang panjang-panjang sangat jawapan dia. Itu memang confirm akan salah lah. Pendek-pendek sudahlah. Senaraikan yang pendek-pendek. Okay? Buat ayat, buat karangan tak payahlah cikgu Nanti kesian kat budak. Cikgu pun penat nak memeriksa kan. Okay, cikgu nampak kesan dia macam tu. Dia salah titik buat alas salah titik. Kan? Kalau objektif tu kita tak suruh dia type. Kita pilih aja. Murid pilih aja. Tak type. Cikgu nampak kan? Okay. Okay, mana cikgu tadi? Saya ni cikgu tukar kelas. Okay, boleh cikgu? Dia bolehlah import balik. Bolehlah import. Cara nak return pun sama juga tadi macam tadi. Okay, setakat ni cikgu faham Faham tadi yang tanya nak masukkan video ni boleh masukkan video. Add video. Tapi video ni dia tak jadi dalam soalan ni. Gambar macam contoh kita nak buat video. Saya klik video. Baiklah video apa. Okay, saya klik sini. Dan select. Video ni dia bukan dalam soalan tau. Dia macam berbentuk paparan juga. Jadi cikgu boleh buat soalan berdasarkan video di atas. Begitulah. Berdasarkan video di atas. Lepas tu berikan sekian-sekian. Contoh yang tanya tadi nak buat video. Dia tak boleh terletak dekat sini. Tak boleh. Yang dekat sini hanya gambar. Dia kena letak sebagai attachment sahaja. Cikgu menjawab soalan cikgu yang tadi, yang video tadi. Okay, nanti bila dah habis kelas GC ni tu saya open cikgu masuk ke dalam yang GC ada level-level tu. Cikgu boleh belajar lagi kat situ lah. Sekarang ni belum boleh pergi situ dan cikgu keliru mana satu. Yang dah pergi fasa 1 itu dia dah masuk ke GC level-level tu.